Di dalam hidup ini dikatakan bahwa kita adalah makhluk sosial. 在我们生活里，我们被称为是一个makhluk sosial. 是一个怎么样讲？ makhluk sosial yang artinya tidak bisa hidup sendirian. 就是说我们不可以单纯来活着的人。 Kita membutuhkan orang lain untuk hidup. 因为我们需要别人一起来跟我们活着。 Dan dalam kehidupan sehari-hari sedikit banyak kita juga membutuhkan pertolongan orang lain. 在我们每天的生活当中，多多少少我们都需要别人的帮助。 Kita membutuhkan petani untuk menanam padi sehingga beras ada di rumah kita. 我们需要农民来种植，使得我们在家里有米粮。 Kita butuh orang yang menjual bensin agar kita bisa berkendara setiap hari. 我们需要有人来卖汽油，使得我们的车子可以发动。 Kita butuh orang-orang yang menjual makanan. Apabila kita lapar, kita bisa membeli makanan. 我们需要别人来卖食物，使得我们在饿的时候，我们可以买来吃。 Dan saya percaya kita semua sadar bahwa kita memang tidak bisa hidup sendirian. 传道觉得说，我们每个人都晓得说，我们不可以单纯的自己来活着。 Nah, selain sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain, kita juga harus sadar bahwa kita adalah makhluk yang fana. 除了我们不可以单纯的活着，我们也知道说，我们不是一个永恒的人。 Kita adalah makhluk yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. 我们是一个人类需要神的帮助的。 Kita memiliki keterbatasan dan tidak bisa melakukan segala hal. 我们会有很多限制，也是时常的做错的事情。 Dan orang-orang yang ada di sekitar kita juga tidak selamanya bisa membantu kita dalam segala kesulitan kita. 在我们周围的人也不是时时刻刻都可以帮助我们的。 Nah, di dalam kitab suci kita melihat bagaimana Tuhan telah menolong orang sepanjang segala zaman. 在圣经里，我们看见神怎么样帮助我们从古到今。 Bagaimana orang-orang kudus di masa lalu membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. 我们看以前的圣人也需要主的神的帮助。 Seorang Musa tidak akan pernah bisa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir kalau bukan karena pertolongan Tuhan. 一个摩西，他也没办法带领以色列人出埃及记，如果没有得到神的帮助。 Musa mungkin memiliki hikmat dari orang Mesir, begitu berhikmat, begitu pandai, tapi dia tidak punya kuasa untuk melepaskan orang Israel dari tanah Mesir. 摩西可能会有很大的智慧，从埃及人得到很大的智慧，可是他也是没办法帮助以色列人。 Seorang Daud juga tidak bisa mengalahkan seorang Goliat jika tidak Tuhan yang menolong dia. 因为大卫他也没有办法战胜歌利亚，如果没有得到神的帮助。 Dia juga tidak bisa menjadi raja menggantikan Saul kalau bukan Tuhan yang menabiskan dia menjadi seorang raja. 他也没办法成为一个王如果没有得到神的帮助。 Jadi di dalam hidup ini ada hal-hal yang kita jalani bisa mendapatkan atau kita bisa dibantu oleh orang lain, ada kalanya juga kita membutuhkan pertolongan Tuhan. 在我们生活当中呀，不单单我们需要别人帮助，可是我们也需要神的帮助。 Nah, sebagai orang percaya, kita harus memiliki kesadaran bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan kita. 成为一个信徒，我们也确信又相信说，神就是我们的帮助。 Selalu ingat bahwa Tuhanlah yang pribadi satu-satunya yang dapat menolong kita dalam segala kesusahan kita. 我们要晓得，神就是唯一的可以帮助我们在一切事情的事。 Di dalam Mazmur 124 ayat 8 dikatakan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. 在诗篇124章8节这边讲说，我们得帮助是在乎其靠造天地的耶和华的名的。 Tuhan Allah dengan kuasa firman-Nya telah menjadikan segala sesuatunya. 神用他的名已经造成了一切的事。 Dengan fakta kebenaran ini, kita harusnya sadar bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. 照做这个，我们就是要晓得说，在神眼里没有办不成的事情。 Dan ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan sanggup menolong kita. 当我们来求告神，神就可以帮助我们。
Dan pertolongan yang kita terima daripada Tuhan itu tidak terbatas. 从神而来的帮助是永恒的。 Dia sanggup menolong kita sekalipun orang-orang di sekitar kita tidak bisa menolong kita. 他可以帮助我们， Dia sanggup menolong kita sekalipun orang-orang di sekitar kita mengatakan mustahil untuk bisa diselesaikan. 虽然在我们周围的人讲说这件事情是不可能的，可是神一定可以帮助我们。 Jadi dengan latar belakang ini, saya berharap kita bisa menyadari bahwa Tuhan dapat menolong kita dalam segala perkara. 如果我们看了这个背景，所以我又希望说大家可以晓得说，神一定会帮助我们的。 Kita menyadari bahwa ada Tuhan yang kita percaya, yang selalu mampu, selalu bersedia untuk menolong kita. 我们要晓得有一位神时时刻刻可以来帮助我们。 Nah, di dalam teks yang akan menjadi renungan bagi kita pagi hari ini, kita juga akan melihat bagaimana Tuhan menolong seorang yang lumpuh. 照做今天早上的经文，我们来看见神怎么样帮助一个瘫痪的人， Seorang yang sudah lumpuh selama kurang lebih 38 tahun. 一个已经瘫痪了将近38年的人， Orang yang sakit selama itu tentunya sudah mungkin bisa dikatakan putus harapan untuk sembuh. 一个已经生病这样久的人，他一定已经很绝望了。 Dia mungkin sudah mencoba banyak sekali pengobatan selama hidupnya. 他一定已经试过很多的医治，在他一生当中， Mungkin juga dia sudah menemukan atau bertemu dengan banyak tabib agar dia bisa kembali berjalan. 他可能已经见过很多的医治， Tapi akhirnya dia tidak bisa sembuh dan berakhir di sebuah kolam yang bernama kolam Bethesda. 可是他没有得到痊愈，所以他来到这个比士大池子。 Nah, kalau kita lihat di ayat yang pertama dikatakan di sini, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. 我们来，自此以后，到了犹太的一个节期，耶稣就上了耶路撒冷。 Tuhan Yesus saat ini berada di Galilea. 主耶稣当时是在加利利。 Kalau kita lihat peta Israel, Galilea itu ada di bagian utara. 如果我们看以色列地图，加利利是在北部。 Dan untuk melakukan perjalanan ke Yerusalem, dia harus melewati Samaria, lalu Yudea, di mana Yerusalem berada. 当他又到犹大的时候，耶路撒冷的时候，他又经过撒玛利亚，进到犹大地，在那边就有耶路撒冷。 Di sini kita tidak diberitahukan dengan jelas hari raya apa yang sedang dirayakan oleh orang Yahudi pada waktu itu. 在这边我们没有被告诉说那个时候是在庆祝什么节期。 Nah, seperti yang dibahas minggu lalu, ada 3 perayaan besar orang Yahudi. 在上个星期已经讲到说，在犹太人有3个大的节期。 Yang oleh karena 3 perayaan ini, orang-orang Yahudi harus datang setiap tahunnya ke Yerusalem. 因为有这个节期，所以以色列人一年有3次又到耶路撒冷来。 Yang pertama perayaan roti tidak beragi atau perayaan Paskah. 第一个就是说逾越节， Ini adalah sebuah perayaan yang dirayakan untuk mengenang bagaimana Tuhan telah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. 这个节期是来纪念神怎么样带领以色列人出埃及记。 Lalu kemudian ada perayaan Hari Raya 7 Minggu atau disebut dengan perayaan Pentakosta orang Yahudi. 这还有一个七夕节，也是被称为五旬节。 Adalah sebuah perayaan yang dirayakan untuk sebagai ucapan syukur kepada Tuhan atas hasil panen yang telah diberkati. 这个是一个节庆来庆祝神已经赐给他们有好的收成。 Dan yang terakhir ada perayaan Hari Raya Pondok Daun. 最后还有一个竹棚节。 Ini adalah perayaan untuk mengenang bagaimana Tuhan Allah telah memimpin, menjaga, memelihara bangsa Israel selama di padang gurun, kurang lebih 40 tahun. 这个节气是来庆祝神怎么样来帮助、来照顾以色列人，在旷野走了40年。 Nah, meskipun tidak ada informasi yang jelas tentang perayaan apa yang sedang dirayakan, 虽然没有说是在庆祝什么节期。 tapi banyak penafsir yang menduga bahwa di sini perayaan yang sedang dirayakan adalah perayaan Hari Raya 7 Minggu.
可是有很多专家讲说，大概那个时候应该是在庆祝七七节。 Karena biasanya dalam perayaan Hari Raya 7 Minggu ini, orang-orang Yahudi akan melakukan proses pentahiran. 因为通常在七七节，以色列人会来做一个洁净。 Proses pentahiran ini harus menggunakan air yang mengalir. 洁净仪式又用有在流动的水来做。 Dengan kata lain, mereka harus membasuh diri di sebuah kolam. 就是说，他们要在一个池子来洗净。 Kolam yang biasa dipakai adalah kolam Bethesda dan kolam Siloam. 通常他们用的池子就是这个比斯达跟那个西罗池子。 Nah, dalam peristiwa ini di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang di dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. 在耶路撒冷靠近阳门有一个池子在那边也希伯来语叫做比斯达，旁边有5个浪子。 Nah, kota Yerusalem memiliki 12 gerbang, pintu gerbang. 耶路撒冷有12个城门。 Dan salah satunya adalah pintu gerbang domba. 其中一个就叫做阳门。 Nah, pintu gerbang ini biasanya digunakan untuk membawa hewan korban bagi Tuhan yang akan dipersembahkan di Bait Suci. 通常阳门就是用来让那些牛羊要献祭给神的牛羊来进入的。 Kolam ini berada di sisi utara dari kota Yerusalem. 这个池子就在耶路撒冷的北边。 Dan di dekat situ ada sebuah kolam yang disebut dengan nama Bethesda. 在那边有一个池子叫做比斯达。 Bethesda itu berasal dari bahasa Ibrani yang secara literal artinya adalah rumah belas kasihan. 比斯达在希伯来文，它的意思就是说慈悲之家。 Nah, kolam ini ditemukan kembali, situsnya digali kembali di penghujung abad 19. 这个池子被挖起来，在19世纪的时候。 Kemudian di tahun 1956, seorang arkeolog berkebangsaan Jerman menggali lagi dan menemukan letak dari kolam Bethesda ini. 在1956年，有一个德国的考古学家，把这个池子挖好了。 Dan dia juga menemukan kelima serambi yang disebutkan dalam kitab Yohanes ini. 他也找到了这个5个浪子在圣经所记载的。 Dan kalau kita melihat gambarnya, silakan Ustaz. 我们来看他的照片。 Oke, kita lanjut dulu. Di ayat ketiga dikatakan, di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. 在第3节那边讲说，里面躺着瞎眼的、瘸腿的、血气枯干的许多病人。 Jadi di kolam Bethesda itu ada 5 serambi seperti teras, di mana ada orang-orang sakit yang berbaring di situ. 在这个池子有5个浪子，就是说在那边有很多的病人在那边躺着。 Orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh sedang menantikan goncangan air kolam itu. 那些瞎眼的、瘸腿的都躺在那边，等待那个池水来在游动。 Nah, pada masa itu orang-orang Yahudi, masyarakat Yahudi percaya bahwa air kolam Bethesda itu sewaktu-waktu akan digoncangkan oleh malaikat. 在那个时候，犹太人相信说，有天使会来搅动这个池子的水。 Ayat keempat dikatakan, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. 第4节那边讲说，因为有天使按时下池搅动那水，水动之后，谁先下去，无论什么病就痊愈了。 Jadi sewaktu-waktu air dalam kolam itu akan bergoncang, dan masyarakat Yahudi pada masa itu percaya bahwa ada malaikat yang sedang masuk ke dalam kolam itu dan menggoncangkan airnya. 有时候那个池子的水会搅动，犹太人的人民相信说，那个是有天使来搅动的。 Sehingga siapa saja yang pertama masuk setelah goncangan itu terjadi, maka orang itu akan sembuh, apapun penyakitnya.
使得他们相信说，当水搅动的时候，谁先下去的人，他的病就会被医治、被痊愈了。 Nah, ketika membaca ayat seperti ini, mungkin dalam benak kita bertanya-tanya, apakah benar malaikat sudah sedang menggoncangkan air kolam itu? 当我们读到这个经文的时候，我们会想到，真的吗？是天使在搅动这个池子的水？ Bukankah malaikat adalah roh yang tidak bisa dilihat? 不是说天使是一个灵，是不会让人家看见的。 Lalu bagaimana orang-orang bisa meyakini bahwa air itu bergoncang dikarenakan malaikat yang menggoncangkannya? 又为什么那些人会相信说是天使来搅动那些水呢？ Nah, jadi kolam Bethesda ini itu adalah sebuah kolam yang berbentuk persegi panjang. 这个比斯达的这个池子是一个四方形的。 Kita bisa bayangkan sebuah persegi panjang yang dibagi dua, ada dam ataupun penyekat di antara kedua kolam itu. 这个四方形的池子会被分成两边，有一个水坝来分它们变成两边。 Bendungan yang membatasi kedua kolam ini terdapat saluran air. 这个水坝来分隔这个水池的那边就有活水。 Dan kedua kolam ini posisinya itu tidak sama tinggi, satu lebih tinggi, satu lebih rendah. 这个池子变成两边，一个比较高，一个比较低。 Di bagian kolam sebelah bagian utara itu lebih tinggi, sementara yang bagian selatan itu lebih rendah. 北边的池子会比较高，南边的会比较低。 Sehingga nanti air dari kolam bagian utara akan mengalir ke kolam bagian selatan. 所以在北边的池子的水会流到南边的池子。 Jadi di tengah-tengah itu ada bendungan yang memiliki saluran air yang bisa dibuka tutup. 所以在中间有一个水坝，那边有一个开关可以来控制它水量的。 Dan kolam ini dipakai untuk pentahiran orang-orang Israel. 这个池子是以色列人用来洁净的。 Nah, mengapa kolam tersebut didesain seperti itu? 为什么这个池子会用这样的方式来做呢？ Ini kembali lagi berdasarkan perintah Tuhan kepada Musa bahwa dalam proses pentahiran orang-orang Israel harus menggunakan air yang mengalir. 因为这个就是照做圣经神对摩西所讲的，如果以色列人要做洁净仪式，他们要用有流动的水， Air yang mengalir atau air yang bergerak. 就是说流动的水。 Jadi mereka menciptakan kedua kolam ini sehingga ketika nanti air di bagian utara penuh, lalu mereka membuka saluran air yang ada di tengah, maka air akan mengalir ke bagian kolam utara. 如果当北边的水已经满了以后，他们就开关，所以它水就会流到南边的池子。 Sehingga ketika saluran air itu dibuka, maka air di bagian kolam selatan itu akan bergerak. 所以当那个开关被开的时候，南边的水就会动。 Dikatakan air itu akan bergoncang. 他们讲说那个水就会游动。 Dengan persyaratan ini orang-orang Yahudi membuat kolam ini supaya air itu bergerak. 就照做这个，所以以色列人就把照这个池子，所以使得它的水会搅动， Sehingga proses pentahiran bisa dilakukan. 所以洁净仪式可以在那边举行。 Jadi pergerakan air yang dilihat oleh orang-orang sakit di sini sebenarnya adalah ketika saluran air dibuka, maka air itu bergoncang. 那个搅动的水，会动的水，就是让那些病人看见了就是当那个开关被开启的时候。 Lalu kenapa orang-orang Yahudi menganggap percaya bahwa ada malaikat yang sedang menggoncangkan air itu? 如果是这样，为什么犹太人会相信说那个动的水是有天使来搅动的呢？ Nah, pemahaman ini itu sangat dipengaruhi oleh kebudayaan orang-orang Yunani. 这个思想是被希腊人来影响的。 Sebelum orang-orang Israel dijajah oleh orang Romawi, mereka dijajah oleh bangsa Yunani. 当以色列人被罗马统治，以前是被希腊人被统治的。 Nah, dalam penggalian situs kolam Bethesda ditemukan juga di dekat situ ada sebuah kuil yang didirikan untuk seorang dewa yang bernama Asclepius. 当这个池子被挖起的时候，在那边也是有一个庙，它的一个
阿斯布勒修饰的神的庙。 Nah, dewa Asclepius ini adalah dewa kesembuhan. 阿斯布勒修饰神就是一个医治的神。 Dia digambarkan seperti seorang laki-laki yang memegang tongkat yang dililit dengan ular, seekor ular. 他的代表是说，一个男人拿着一个枪，也是有一条蛇捆领在那边的。 Dan di dalam kuil dewa Asclepius ini juga ditemukan sebuah kolam. 在这个阿斯布勒修饰神的庙里面，也是有一个池子。 Yang dipercayai oleh orang-orang Yunani pada masanya dapat memberikan kesembuhan. 在当时是那些希腊人也是来相信说，这个池子可以帮助他们，也医治他们。 Orang-orang Yahudi tentunya tidak percaya kepada dewa-dewa. 那些犹太人当然他们不会相信这些神， Tapi mereka mengaitkan hal ini dengan malaikat. 可是他们把这件事情跟天使来关联起来。 Dan memang tidak ada bukti yang bisa kita lihat bahwa apakah orang-orang yang masuk ke dalam kolam itu setelah goncangan pertama sembuh. 可是我们也没有看见说，当这个水搅动的时候，那些下池里的人会被痊愈。 Tidak ada penjelasan bagaimana orang bisa masuk ke dalam kolam tersebut dan bisa sembuh. 也是没有解释说那些人怎么样下到池里也真的已经痊愈了吗？ Apakah ini hanya sekedar kepercayaan pada masa itu dari mulut ke mulut dan akhirnya banyak orang yang percaya bahwa di situ bisa memberikan kesembuhan? 也不知道说这个传言是只是一个传言而已，还是有什么为什么以色列人会相信？ Tidak ada informasi yang jelas mengenai hal ini, tetapi kepercayaan ini dianut oleh banyak orang Yahudi pada masa itu. 没有什么可以证明，可是犹太人都相信这个是一个真实的事情。 Dan salah satunya adalah seorang yang sudah lumpuh selama 38 tahun. 其中一个就是一个已经瘫痪38年的病人。 Mungkin saja setelah menjalani banyak pengobatan, akhirnya dia memilih untuk datang ke kolam ini. 可能他已经找了很多的医者，可是最后他选择又来到这个池子。 Dan harapan satu-satunya bagi dia untuk memperoleh kesembuhan adalah dengan terjun ke dalam kolam ini kalau airnya bergoncang. 他唯一的希望就是说，当这个水游动的时候，他可以进到这个池子里面。 Dan pada waktu itu Tuhan Yesus datang ke Yerusalem. 当在那个时候，主耶稣来到耶路撒冷。 Dan ini bukan sebuah kebetulan dia datang ke kolam tersebut. 这个不会是一个巧合，说主耶稣会来到这个池子。 Karena kalau kita baca di ayat ke-6 dikatakan di sini, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. 因为我们在看第6节的时候，那边有写说，耶稣看见他瘫着，知道他病了许久。 Walaupun orang lumpuh itu tidak memberitahukan kepada Tuhan Yesus selama 38 tahun dia lumpuh, Yesus sudah tahu. 虽然这个瘫痪的人没有对主耶稣讲说他已经病了38年，可是主耶稣知道。 Dia mengenal orang itu yang sudah lama berada di kolam itu dan sudah lama lumpuh selama 38 tahun. 他知道这个人已经瘫痪了很久，已经病了很久，38年了。 Dan ketika Yesus melihat dia dengan belas kasihan, Tuhan Yesus menawarkan kesembuhan kepadanya dengan berkata, "Maukah engkau sembuh?" 当主耶稣看见他，主耶稣有慈悲，也来问他说：“你又痊愈吗？” Kalau kita berada di posisi orang lumpuh tersebut, saya yakin kita akan dengan segera menjawab, "Iya." 如果我们是在这个瘫痪者，这人呢，我们一定会立刻讲说我们要。 Dan sebenarnya tanpa ditanyakan pun orang lumpuh ini pasti ingin sekali sembuh. 如果问他要不要痊愈，这个瘫痪者一定要的。 Dan bukan menjawab iya, malah orang lumpuh ini melihat keterbatasannya untuk sembuh. 可是这个瘫痪没有讲说要，可是他看见说很难得到这个康复。 Di ayat ke-7 dia berkata, dia jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku."
第7节那边讲说，病人回答说：“先生，水冻的时候，没有人把我放在池子里，我正去的时候，就有别人比我先下去。” Dia tidak menjawab pertanyaan Tuhan Yesus, tapi memberikan penjelasan kenapa dia tidak bisa sembuh. 他没有回答主耶稣的问题提问，可是他解释说他为什么不会痊愈。 Dan dari jawaban orang lumpuh ini, kita menyadari satu hal, bahwa tawaran Tuhan Yesus untuk memberikan kesembuhan dianggap oleh si lumpuh ini, bahwa Tuhan Yesus ingin membantu dia masuk ke dalam kolam itu. 如果照做这个瘫痪的人的回答，我们会觉得说，这个瘫痪人当他听到主耶稣的问题的时候，他只是当说主耶稣要帮忙他，把他放在池子里。 Setelah 38 tahun lumpuh, dia sudah menunjukkan keputusasaan bahwa dia bisa sembuh. 他已经瘫痪了38年，他已经绝望了。 Saya percaya selama 38 tahun dia pasti sudah mencoba banyak sekali pengobatan. 在这个38年中，他一定已经经过了很多的尝试。 Dan mungkin ada tabib-tabib yang mengatakan kepadanya sudah tidak mungkin sembuh lagi. 有可能有很多的医者已经跟他讲说，你已经不可能会痊愈了。 Sehingga yang ada di benak orang lumpuh ini adalah kolam Bethesda. Kalau bergoncang saya masuk duluan maka saya akan sembuh. 所以使得在他的脑海里，他可能有一个信念讲说，如果比斯达水里搅动的时候，他进了，他就会得到痊愈。 Semata-mata yang ada dalam pikirannya adalah kesembuhan hanya bisa diperoleh kalau saya masuk ke dalam kolam itu. 他只是想到说，他的痊愈只可以得当他进到这个池子里。 Hanya cara itu sajalah saya bisa beroleh kesembuhan. 只有这个方法是唯一他可以痊愈的方法。 Inilah gambaran hati seorang lumpuh yang sudah sakit selama 38 tahun ini. 这个就是一个已经瘫痪38年的心理。 Dengan kata lain, dia sedang membatasi kuasa Tuhan, bahwa Tuhan Yesus di dalam anggapannya tidak dapat menyembuhkan dia, hanya masuk ke dalam kolam itu saja saya bisa sembuh. 他已经否定主耶稣的能力，他只是想到说，他进到这池子里，他才可以得到痊愈。 Lalu kemudian di ayat ke-8 Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." 在第8节那边讲说，耶稣对他说：“起来，拿你的褥子走吧。” Tuhan Yesus juga melihat ke dalam hati orang lumpuh ini bahwa dia masih berpikir dia bisa sembuh hanya masuk ke dalam kolam itu. 主耶稣也看清这个瘫者的心里面， Tanpa menjawab apa yang meresponi penjelasannya, dia mengatakan, "Bangunlah dan angkatlah tilammu dan berjalanlah." 主耶稣也是没有回答这个瘫者，他只是对他讲说：“起来，拿你的褥子走吧。” Tuhan Yesus memberikan solusi pada waktu itu juga kepada orang lumpuh itu. 主耶稣当时就给了一个提案给这个瘫痪的人， Bahwa kesembuhan tidak hanya bisa dia peroleh dari kolam tersebut, tetapi juga melalui Tuhan Yesus. 他的痊愈不单单只是从这个池子里可以得到，可是照着主的话语，他也可以得到。 Tuhan Yesus tidak sedang menawarkan diri untuk mengangkat dia ke dalam kolam. 主耶稣没有想帮助他把他放在池子里面， Tapi lebih daripada yang dia harapkan, Tuhan Yesus ingin memberikan kesembuhan seketika itu juga. 超过那些事情，主耶稣又给他立刻的痊愈。 Dia tidak perlu melakukan usaha untuk melompat ke dalam kolam itu, Tuhan Yesus bisa sembuhkan dia. 他不用有许多的动作，很像要跳到池子里，可是主耶稣立刻给他了。 Hanya dengan berfirman saja, maka orang lumpuh itu menjadi sembuh. 主耶稣只是发话，这个瘫者已经康复了。 Ayat ke-9 dikatakan, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. 在第9节那边讲说，那人立刻痊愈，就拿着褥子走了。 Orang lumpuh yang tadinya berpikir bahwa harapan satu-satunya adalah kolam tersebut, sekarang bisa melihat kuasa Tuhan Yesus. 那个瘫痪人，起初他只是觉得说，这个池子只是唯一他可以得到痊愈的，可是主耶稣已经赐给他了。 Dan orang lumpuh dalam bacaan kita ini sungguh adalah gambaran dari kita semua. 在我们读到这个瘫痪者，就说很像我们现在的人。 Kita yang menghadapi persoalan dalam hidup, ada pergumulan dalam hidup, dan kita sudah mencoba banyak sekali cara, dan akhirnya kita sampai kepada keputusan, inilah cara yang bisa menyelesaikan masalah saya.
很像我们说，我们已经遇见了很多的问题，很多的苦难，我们已经试过很多的方法，到最后我们确定说，这个就是唯一可以帮助我们的方法。 Sehingga ketika kita pun meminta pertolongan daripada Tuhan, kita membatasi bahwa Tuhan dengan cara ini saya bisa tertolong. 所以，当我们来求告神的时候，我们也限制了神只是一定要照着这个方法才可以得到帮助。 Dan seringkali ketika kita meminta pertolongan dari Tuhan, Tuhan memberikan lebih daripada apa yang kita bayangkan. 可是时常的，当我们来求告神的时候，神给我们的是超过我们可以想象的。 Masalah yang sering kita hadapi adalah kita selalu terpaku dengan cara menyelesaikan masalah menurut pikiran kita sendiri. 我们时常遇见的是说，我们只是单单看见说一个方案可以来帮助我们而已。 Kita mengira bahwa cara yang saya pikirkan inilah cara yang bisa menolong saya. 我们一直以为说，我们所想的方法就是唯一可以帮助我们的事， Sehingga kita menutup kemungkinan-kemungkinan bagaimana Tuhan bisa menolong kita. 所以我们已经否定了神可以帮助我们的。 Saya masih ingat ketika AC di gereja ini sebelum diganti. 传道人还想到说，当我们的冷气还没有空调还没有被换的时候， Tahun lalu ketika ulang tahun gereja, ruangan ini penuh dan panas. 去年当我们来庆祝我们的那个会庆的时候，我们的教堂很满，也是很热。 Karena AC gereja kita sudah kurang lebih 30 tahun. 因为我们空调已经装了30年了。 Dan untuk mengganti keseluruhan AC dalam waktu bersamaan, gereja membutuhkan dana. 如果我们要换全部的空调，教会需要很大笔的钱。 Dan gereja sudah memperhitungkan dana yang dibutuhkan untuk sekaligus mengganti semua AC. 教会已经计算了，如果我要换全部的空调，需要多少钱？ Dan diputuskan bahwa AC ini tidak bisa diganti secara bersamaan. 那个时候决定说，这些空调没办法立刻全部一起换掉。 Nah, yang saya dengar waktu itu hasil rapat adalah AC diganti yang rusak saja. 当时我们教会会议的决定说，我们要换这个空调，当它坏的时候，一个一个慢慢来换。 Jadi majelis gereja berpikir bahwa AC yang rusak yang akan diganti. 那个时候教会自治也决定说，这个坏的冷气我们要一个来换。 Dan merencanakan bahwa satu-satu AC akan diganti ya, satu persatu. 我们那个时候决定说，一个一个慢慢来换。 Itulah solusi yang masuk akal untuk dilakukan. 那个是一个我们可以接受的方案。 Dan melihat kondisi keuangan gereja juga memang yang paling mungkin adalah mengganti AC satu persatu. 如果我们看我们教会的存折来看，是说我们只可能一个一个慢慢来换。 Dan tidak pernah terfikir akan ada jemaat Tuhan yang tergerak hatinya mengganti AC ini sekaligus. 那个时候也是没有会想到说有信徒会来帮助教会把全部的冷气来换掉。 Tentu gereja berdoa supaya Tuhan mencukupkan dana ya untuk perbaikan gereja ini. 当然教会会来祷告，恳求主来帮助，使得我们可以换掉全部的空调。 Tapi bagi kita pengurus gereja, kita membatasi, memikirkan bahwa cara yang sangat masuk akal adalah menggantinya satu persatu. 可是对我们这些教会的知识，那个时候就会限制说，我们慢慢一个一个来换。 Kita tahu Tuhan kita maha kuasa. 我们知道我们的神是全能的， Kita tahu Dia bisa melakukan segala perkara. 我们知道我们的神可以做一切的事情， Dan kita pun tahu kita percaya Dia bisa mengganti semua AC ini. 我们也知道说他可以帮助我们换掉全部的空调， Tapi kita dibatasi dengan cara berpikir kita. 可是我们限制了我们的思想。 Dan Tuhan menunjukkan pertolongannya kepada kita dengan cara berlimpah. 可是神用他的方法来帮助我们， Bukan hanya AC dalam ruang kebaktian, tapi juga di ruang cry room dan juga di ruang sound system diganti. 他不单单帮助我们换了全部在这个会礼堂的冷气，他也换了其他冷气。 Ini adalah bukti cara Tuhan menolong kita secara berlimpah. 这个是一个证明说神已经赐给我们比我们所求的更多。 Tuhan menolong dengan cara yang lebih daripada yang kita harapkan. 主来帮助我们，用我们
超过我们所求的。 Kalau kita yang terkena sakit penyakit, 当我们得到生病的时候， kita juga mungkin sudah pergi berobat ke berbagai tempat. 可能我们也是去了很多地方来求医治。 Dan hampir semua tempat yang kita kunjungi mengatakan bahwa cara untuk memperoleh kesembuhan adalah cara yang demikian. 可能这些地方都跟我们讲说，如果你有痊愈，只有这唯一的办法。 Dan berdasarkan penjelasan dari dokter yang sudah sekolah tinggi, kita percaya bahwa itulah caranya. 因为那些医生已经他们学了很多所以我们相信他们这个只是唯一的办法。 Tentu saya tidak bilang bahwa apapun yang dikatakan dokter kita tidak percaya. Saya tidak berkata seperti itu. 当然，传道没有讲说医生所讲的我们都不要相信。 Tapi kita cenderung membatasi kuasa Tuhan atas sakit penyakit kita. 可是我们时常来限制神的帮助，可以来帮助我们。 Seperti orang lumpuh ini, 38 tahun sudah lumpuh, sudah mungkin pasrah dengan keadaannya. 很像这个瘫痪者，他已经病了38年。 Tapi suatu kali ketika Tuhan Yesus menolong dia, dia bisa berjalan kembali. 可是当主耶稣来帮助他，他立刻就痊愈了。 Dan kalau Tuhan berkenan juga, sakit penyakit kita juga bisa diangkat oleh Tuhan. 如果神愿意，他也可以来帮助我们，把我们的病医治。 Nah, satu sisi lain juga yang harus saya bahas adalah bahwa pertolongan Tuhan tidak hanya dinilai ketika kita mendapatkan kesembuhan. 我们也是要看另外一方面说，神的帮助不单单如果我们得到他的帮助。 Jangan kita hanya berpikir kalau saya sembuh berarti Tuhan menolong saya. 我们不要想说，如果我的病被痊愈了，就是神在帮助我们。 Kalau saya tidak sembuh berarti Tuhan tidak menolong saya. 如果我没有痊愈，就是神不帮助我们。 Ini adalah pemikiran yang keliru. 这个是不对的思想。 Di dalam 2 Korintus pasal 12, 在哥林多后书第10节， Paulus berdoa 3 kali untuk supaya Tuhan mengambil duri di dalam dagingnya. 那个时候保罗祷告3次，希望主把他肉里的刺拔掉。 Ada sakit penyakit yang tidak dijelaskan yang diidap oleh Rasul Paulus. 保罗生病，可是没有被解释。 Dan penyakit ini sangat mengganggu dia. 这个病很困惑他。 Seorang rasul yang dipakai luar biasa melakukan banyak mukjizat menyembuhkan orang sakit yang sekarang tidak bisa menyembuhkan diri sendiri. 一个这样伟大的使徒，可是他没有办法来医治他自己。 3 kali dia berdoa dan Tuhan tidak menjawab. 3次他祷告，可是主没有应允他。 Sebaliknya Tuhan katakan berhenti berdoa demikian. 使得上帝跟他讲，不要这样祷告。 Cukuplah kasih karuniaku kuberikan kepadamu. 够了，神赐给你的恩典已经够了。 Sebab di dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. 因为在你的软弱当中，神可以显现他的能力。 Paulus adalah rasul yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. 保罗是一个神很被神使用的使徒。 Dia mendapatkan penyataan dari Tuhan lebih daripada rasul-rasul yang lain. 他得到神的显现超过其他的使徒。 Dan Tuhan melihat kondisi hati Paulus. Kalau sampai tidak ada duri di dalam dagingnya, maka dia bisa saja menjadi sombong. 神看见，如果他的身里没有一根刺，可能他就会变成骄傲。 Tapi oleh karena sakit penyakit yang dia alami, dia bergantung pada Tuhan. 只是因为他生病了，所以他又靠着神。 Jadi kalau kita sedang sakit dan penyakit kita itu kronis, mungkin tidak bisa lagi disembuhkan, mari kita lihat dari perspektif ini. 如果当我们生病很重，我们的病没办法医治，我们可以从这个角度来看。 Dengan kata lain, kalau kita sakit dan tidak sembuh, tetapi sakit itu membuat kita dekat kepada Tuhan, itu adalah pertolongan Tuhan bagi kita. 当我们生病，因为我们这病没有办法被医治，我们要看说这个是神的帮助，使得我们可以来亲近他。 Dan saya pribadi percaya bahwa pertolongan Tuhan yang lebih besar adalah ketika dia izinkan sakit penyakit dan kita semakin dekat kepada dia. 传道本身相信说，当我们生病他没有被医治，神的恩典更多，因为他可以借助这个病来使得我们来更亲近他。 Jadi Bapak Ibu sekalian, marilah kita sadar bahwa Tuhan sanggup menolong kita dalam segala kesusahan kita.
呀，弟兄姐妹，所以我们要晓得说，神可以帮助我们在一切的事情。 Meskipun secara manusiawi tidak ada cara lain untuk menolong kita, tapi kita selalu ingat Tuhan bisa menolong dengan cara yang lebih baik. 可能从人的角度，我们没有看见神怎么样会来帮助我们，可是神有能力来从别个方法来帮助我们。 Ketika Tuhan memberikan pertolongan, pertolongan yang Dia berikan bukan apa adanya. 当神来帮助我们，他的帮助不只是帮助而已。 Dia memberikan pertolongan dengan melimpah lebih daripada apa yang kita harapkan. 他给的帮助是超过我们所需要的帮助。 Nah, satu ayat terakhir yang ingin saya bacakan untuk menutup khotbah ini. 最后一节我们来看， Di dalam 2 Korintus 9:8 dikatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 传道用这一节来结束他的今天的讲道，在哥林多后书9章8节那边讲说，神能将各样的恩惠多多地加给你们，使你们凡事常常充足，能多行各样善事。 Ketika Tuhan menolong kita, Dia tidak menolong secukupnya. 当神帮助我们，他不是只随便的帮助而已， Dia menolong kita secara melimpah. 他的帮助是更多的帮助。 Dan oleh karena itu, marilah kita selalu datang kepada Tuhan memohon pertolongan daripadanya. 所以我们大家要时常的来求告主，来求主来帮助。 Dan kiranya Tuhan memberikan kepada kita pertolongan pada waktunya. 愿主赐给我们帮助，当我们需要的时候， Mari kita berdoa. 我们一起来祷告。 Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk setiap pertolongan yang telah Engkau berikan kepada kami. 我们在天上的父，我们来感谢你，感谢你时时刻刻赐给我们的帮助。 Engkau bukan hanya Allah yang mengetahui segala kesusahan kami, tapi juga Allah yang selalu bersedia menolong kami dari segala kesusahan kami. 你不单单知道说我们需要帮助的时候，可是你也是一个时常来帮助我们。 Bantulah kami jemaat-jemaat-Mu untuk sepenuh-penuhnya berharap bersandar hanya kepadamu. 恳求主来帮助你的圣徒，你的会众，使得时时刻刻来等着主你的帮助。 Bantulah kami untuk tidak membatasi pertolongan yang dapat Engkau berikan kepada kami. 恳求主来帮助我们，使得我们不要限制神主你的帮助。 Biarlah setiap harinya kami selalu berharap dan bersandar kepadamu saja. 恳求主来帮助我们，使得我们每天只是来求告主你的帮助。 Dan kami berdoa bagi kami yang saat ini sedang menghadapi tantangan, kesulitan ataupun pergumulan, kiranya Engkau yang memberikan pertolongan. 恳求主来帮助我们当中，如果有困惑的、有难处的，来恳求主来等你主你的帮助。 Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 我们奉主耶稣的名来祷告， Amin. 阿门。